Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 SK Bandar Tinam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar dalam bidang sirah di bawah tajuk Hajjatul Wada'. Apa dia? Hajjatul Wada'. Apa maksud Hajjatul Wada'? Hajjatul Wada' ni maksudnya ialah haji perpisahan. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 156 hingga 160. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita mulakan dengan membaca doa belajar. Okey, mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar ini, Allah Ta'ala akan bukakan hati kita, lapangkan dada kita, bukakan pemikiran kita. Mudah untuk kita ingat apa yang kita belajar dan juga kita mudah untuk menerima ilmu. Baiklah, sebagai permulaan, perhatikan dan fikirkan ayat Al-Quran yang akan Ustaz bacakan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Surah Al-Ma'idah ayat ke 3. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maksudnya dalam ayat ini, maka telah sempurnalah agama Islam itu. Jadi maksudnya agama Islam itu adalah menyempurnakan kehidupan kita. Islam itu sempurna. Ia mengajar kita semua sekali tentang kehidupan kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita, ia mencakupi dalam hukum Islam. Sebab Islam itu menyeluruh dan ianya syumul. Syumul ni maksudnya menyeluruh lah. Jadi dengan agama Islam inilah yang akan membawa kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi ayat ini merupakan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada' ketika Nabi berada di Arafah. Ketika Nabi wukuf di Arafah, maka ayat ini turun. Jadi kita belajarlah tentang ayat ni sekali. Maksudnya kita disebutkanlah tentang ayat ni sekali kerana ia diturunkan sewaktu peristiwa Hajjatul Wida'. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada latar belakang. Mengapa peristiwa Hajjatul Wada' ini berlaku? Pertamanya, ianya berlaku kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Jadi Nabi dah 9 tahun duduk di Madinah
dia tidak pernah mengerjakan haji. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Jadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, ni poin penting dia, peristiwa Hajjatul Wida ini berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun itu. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, Nabi buat pengumuman bagi tahu sahabat-sahabat bahawa dia ingin mengerjakan haji. Apabila sahabat mendengar pengumuman Nabi, dia tahu Nabi hendak buat haji, maka sekitar 90,000 orang kaum muslimin mahu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Jadi, lepas sahabat-sahabat dapat tahu bahawa Nabi nak mengerjakan haji, ada 90,000 orang. Orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi ni, dia nak ikut menyertai Nabi untuk mengerjakan haji. Nabi Muhammad dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Jadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah. Ni bulan penting, tarikh penting ni. 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, mereka ataupun rombongan Nabi Muhammad SAW ni pun bergerak ke Mekah. Maafkan Ustaz. Jadi rombongan Nabi pun bergerak ke Mekah untuk menunaikan haji pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Baiklah anak-anak, tadi kita dah mempelajari tentang latar belakang berlakunya peristiwa Hujjatul Wada pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah 9 tahun Nabi berada di Madinah, maka Nabi rasa dah lama tak pernah buat haji. Jadi Nabi pun mengatakan kepada para sahabat untuk membuat ataupun mengerjakan ibadah haji. Jadi bila sahabat dengar Nabi nak mengerjakan haji, seramai 90,000 sahabat kaum muslimin nak ikut Nabi untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Jadi pada tarikh 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, maka rombongan Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya dan juga kaum muslimin seramai 90,000 orang pun bergerak daripada Madinah untuk menuju ke kota Mekah. Jadi ini kita belajar pula kronologi peristiwa Hujjatul Wada. Ini kita nak belajar perjalanan Nabi sepanjang daripada Madinah sehingga ke Mekah. Okey, kita tengok sama-sama. Nabi bertolak daripada Madinah dengan rombongannya pada 25 Zulkaidah. Seterusnya, Nabi sampai ke satu kawasan yang bernama Zulhulaifah. Zulhulaifah. Nama tempat ni Zulhulaifah. Maka apabila sampai di sini, ni checkpoint pertama lah. Nabi dan rombongan bermalam di sini dan mereka semua memakai ihram. Tahu kan ihram tu apa? Pakaian putih yang selalunya orang mengerjakan haji pakai. Dinamakan ihram. Jadi di Zulhulaifah ni lah Nabi dan juga para sahabat memakai ihram. Kemudian daripada Zulhulaifah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan rombongannya terus meneruskan perjalanan sehingga sampai ke satu kawasan yang bernama Zutawa. Ni nama tempat ni Zutawa. Ni checkpoint yang kedua lah. Sama
Nabi dan rombongan berhenti dan bermalam di Dzultawa. Okey. Seterusnya, Nabi dan rombongan meneruskan perjalanan sehinggalah mereka sampai ke Mekah. Ke Mekah apa? Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Maknanya panggilan lain bagi Mekah adalah Baitullah. Baitullah ni adalah Kaabah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan rombongannya sampai ke kota Mekah. Apa yang Nabi buat? Nabi melakukan tawaf dan sa'i. Apabila Nabi dan rombongan sampai ke Baitullah, ke Mekah, di Kaabah, Nabi melakukan tawaf dan juga sa'i. Tawaf dan sa'i ini merupakan rukun haji. Jadi Nabi buatlah tawaf dan sa'i. Okey, seterusnya. Pada 8 Zulhijjah. Ni, pada 8 Zulhijjah, Nabi bertolak ke Mina. Mina ni satu kawasan. Kalau orang buat haji, famous lah. Terkenal nama Mina ni. Kerana pada 8 Zulhijjah, Nabi dan rombongan bergerak ke Mina. Nabi bermalam di sini sebelum ke Arafah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat bermalam satu malam di Mina sebelum meneruskan perjalanan mereka ke Arafah. Seterusnya, pada 9 Zulhijjah, maka Nabi bertolak daripada Mina pergi ke Arafah. Ni Arafah. Arafah ni pada 9 Zulhijjah. Dekat Arafah ni Nabi buat apa? Nabi Muhammad SAW dan juga rombongan melakukan ibadah wukuf dan menyampaikan khutbah terakhir. Selalunya kalau orang mengerjakan haji, mereka memang akan bermalam satu malam di Arafah. Mereka berwukuf di Arafah. Jadi ketika di Arafah inilah Nabi menyampaikan khutbah terakhir baginda kepada seluruh umat Islam ataupun para sahabat yang mengikuti rombongan Rasulullah SAW ketika itu. Okey, seterusnya daripada Arafah pada 9 Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, Rasulullah SAW dan juga rombongan pergi ke Muzdalifah. Pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Seterusnya, daripada Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, Nabi dan rombongan meneruskan perjalanan kembali semula ke Mina. Tadi daripada 8 hari bulan, daripada Mina pergi ke Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina pada 11 hari bulan hingga 13 hari bulan Zulhijjah. Kenapa Nabi kembali ke Madinah? Untuk melakukan ibadah melontar jamrah. Melontar jamrah di Madinah. Dan menyembelih unta. Ni dia punya titiknya salah pula Ustaz tertulis kat sini. Menyembelih unta. Jadi, ni kronologi dia kena ingat 8 hari bulan Nabi di Mina tidur satu malam. Kemudian 9 hari bulan Nabi ke Arafah untuk melakukan ibadah wukuf dan menyampaikan khutbah terakhir. Kemudian Nabi bertolak ke Muzdalifah pada 10 Zulhijjah untuk bermalam satu malam di Muzdalifah sebelum kembali ke Mina pada 11 hingga 13 Zulhijjah untuk ibadah melontar jamrah. Melontar jamrah ni memang 3 hari. Kerana kena baling pada 3 tempat.
Baling batu tu sebanyak 7 biji dekat satu kawasan tu. Kemudian selepas habis melakukan ibadah melontar jamrah, Nabi pun melaksanakan menyembelih unta. Menyembelih unta ni ada yang mengatakan Nabi melaksanakan ibadah kurban. Ada juga setengah pendapat mengatakan Nabi melaksanakan dam. Itu antara pandangan ulama. Tapi kita tahulah bahawa Nabi menyembelih unta. Seterusnya, daripada Mina, Rasulullah SAW dan rombongan bergerak kembali ke Mekah, Baitullah, untuk melakukan tawaf sekali lagi. Tawaf kedua ni, ini dinamakan tawaf wida', iaitu tawaf selamat tinggal. Kemudian selepas habis sahaja mengerjakan haji secara sempurna, maka Rasulullah SAW dan rombongan kembali ke Madinah setelah selesai ibadah haji. Ini pergerakan kronologi peristiwa Hujjatul Wada'. Kena ingat, bermula di Madinah, kemudian ke Zulhulaifah, bermalam dan pakai ihram, kemudian ke Zutawah, berhenti bermalam, kemudian sampai ke Mekah, Nabi buat tawaf dan sa'i, kemudian Nabi pergi ke Mina untuk bermalam, kemudian Nabi bergerak ke Arafah pada 9 Zulhijjah untuk melakukan ibadah wukuf dan menyampaikan khutbah terakhir. Kemudian Nabi ke Musdalifah pada 10 Zulhijjah bermalam 1 malam dan kembali semula ke Madinah pada 11 hingga 13 Zulhijjah untuk ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta, dan akhirnya Nabi kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf terakhir, tawaf perpisahan ataupun tawaf selamat tinggal. Kemudian setelah selesai semuanya, maka Rasulullah SAW dan juga rombongannya pulang semula ke Madinah. Jadi kita nak kena tahu apa tu khutbah terakhir yang Nabi sampaikan. Inilah antara isi khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhir beliau di Padang Arafah. Okey, sama-sama kita dengar dan hayati bersama. Khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu, dan dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah
Mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Lembah Urana, Gunung Arafah. Baiklah, tadi kita telah saksikan khutbah terakhir yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua sebagai umatnya, umat Islam. Walaupun kita tidak ada ketika itu, namun pesanan itu untuk kita semua dan kita hendaklah sampaikan kepada siapa juga selagi mana mereka beragama Islam, maka kita perlu sampaikan. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ringkasan daripada khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa intisari, ringkasan yang kita dapat daripada khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Maka kita kena mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Ni kena buang perasaan mementingkan perkauman ni. Kerana ia merupakan salah satu daripada amalan jahiliyah. Tak kiralah dia bangsa apa pun, tak kiralah apa warna kulitnya pun, selagi dia beragama Islam, maka mereka ialah saudara kita yang perlu kita sayangi dan kasihi mereka. Okey. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Nabi pesan tadi, kita kena berlaku baik terhadap kaum wanita dan juga menunaikan hak kaum wanita ataupun isteri. Okey. Kemudian Nabi juga berpesan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Tadi yang terakhir Nabi kata, wahai manusia, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Selagi mana kamu pegang kepada keduanya ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Jadi wajib kita mentaati pemimpin ataupun pemerintah yang memerintah kita
selagi mana arahan dan perintahnya tidak melanggar syarak. Kemudian yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Ini Rasulullah SAW ingatkan untuk kita laksanakan tugas kita sebagai umat Islam, kewajipan kita sebagai umat Islam. Seterusnya, yang terakhir, yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Apa tu riba? Riba ni adalah bunga. Contoh, kalau ustaz bagi pinjam pada awak RM100, tapi ustaz kata, oleh kerana aku bagi pinjam kat engkau RM100, kau kena bayar balik pada aku pinjaman kau tadi sebanyak RM200. Jadi RM200, 100 hutang yang ustaz bagi pinjam, 100 lagi tu adalah bunga. Itu namanya riba. Jadi riba ini adalah haram hukumnya. Jadi kalau kita bagi pinjam seseorang dengan nilai 100, maka dia haruslah pulangkan pada kita dengan nilai 100 juga, tanpa dikenakan bunga. Boleh faham penerangan ringkas tentang riba. Baiklah, tadi kita dah pelajari tentang ringkasan khutbah Rasulullah SAW. Sekarang kita nak masuk kepada i'tibar ataupun pengajaran daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Apa peristiwa pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Hajjatul Wada' ataupun haji perpisahan ini? Okey, kita tengok. Yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Kita kena buat, melaksanakan ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana peristiwa Hajjatul Wada' ni, Nabi ajar kita bagaimana cara menunaikan haji yang sempurna. Berapa jauh perjalanan daripada Madinah menuju ke Mekah dan makan masa beberapa hari untuk melengkapkan ibadah haji. Jadi, bila kita melaksanakan ibadah, maka kena laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Yang keduanya, mengasihi Nabi Muhammad sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita kena mengasihi, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengasihi dan menyayangi kita. Nabi sentiasa mendoakan umatnya. Nabi sentiasa merisaukan tentang umatnya. Bahkan sehingga di hujung pengakhiran hayat Rasulullah SAW, masih juga Rasulullah SAW risaukan tentang umatnya. Jadi, dengan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kenalah juga menyayangi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Kita kena menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni apa? Hadis. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup kita. Pergilah sejauh mana sekalipun, selagi mana kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita tidak akan tersesat. Dan yang keempat, ialah hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara. Kita hidup bersama-sama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Walaupun bukan daripada bangsa kita, walaupun dengan orang yang berbeza bahasanya, walaupun dengan orang yang berbeza latar belakangnya, selagi mana dia orang Islam, selagi mana dia beragama Islam, maka dia adalah saudara kita. Kita kena bantu dia, tolong dia. Kita kena
kasihi dan sayang dia, sebagaimana kita menyayangi saudara kita yang lain. Okey, baiklah. Rasanya sampai sini dahulu pembelajaran kita pada minggu ini tentang Hajjatul Wada, haji perpisahan. Jadi semoga kita dapat ambil iktibar dan pengajaran daripada pembelajaran peristiwa Hajjatul Wada ini. Okey, sekian saja daripada Ustaz. Semoga ada manfaat yang kita semua dapat ambil daripada pembelajaran ini dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.